Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Insya-Allah pada hari ini saya Siti Fatimah binti Muhammad Azhari bersama sahabat saya Harun Najah binti Zulkifli akan membentangkan satu topik iaitu perkembangan sistem pendidikan di Malaysia selepas merdeka dan hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Nama saya Siti Fatimah binti Muhammad Zahari, program PDPP ambilan Jun 2021 daripada kumpulan 1.12. Saya akan membentangkan 3 laporan selepas merdeka iaitu laporan atau penyata razak 1956, laporan Rahman Talib 1960 dan Ordinan Pelajaran 1967 atau juga dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67. Sebelum saya menerangkan setiap satu laporan yang dinyatakan tadi, saya ingin menerangkan dahulu dan saya juga percaya bahawa semua guru maklum dan tahu akan kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan. Okay, apa itu falsafah pendidikan kebangsaan yang cuba diterapkan oleh kerajaan? Falsafah pendidikan kebangsaan ni pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Jadi inilah falsafah yang cuba diterapkan oleh kerajaan dalam diri setiap rakyat Malaysia, khususnya bermula daripada pendidikan di sekolah untuk melahirkan insan yang sempurna dari segala sudut tadi. Baiklah, pendahuluan, sebagaimana yang kita maklum bahawa sebelum negara mencapai kemerdekaan, sistem pendidikan di Malaysia ini semuanya diatur dan telah dirancang oleh sistem penjajahan Inggeris, penjajahan British, di mana mereka ini menggunakan corak pemerintahan pecah perintah, di mana sekolah ini dipecahkan dan diasingkan mengikut kaum, iaitu kaum Melayu, kaum India dan kaum Cina. Namun menjelang kemerdekaan, hampir menuju kemerdekaan, maka timbullah kesedaran di kalangan pemimpin-pemimpin Melayu untuk mewujudkan satu sistem persekolahan yang tersusun, yang efektif. Beberapa jawatan kuasa telah ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan ini, maka daripada itu terhasillah laporan-laporan seperti berikut. Di bawah adalah kita boleh tengok adalah laporan yang terhasil selepas merdeka, iaitu yang pertama, laporan ataupun penyata razak 1956, yang kedua, laporan Rahman Talib 1960, yang ketiga, Ordinan Pelajaran 1967 atau juga dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67, yang keempat, laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 iaitu Penyata Mahathir 1979 dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP. Saya akan menerangkan laporan yang pertama iaitu laporan Penyata Razak 1956. Laporan atau Penyata Razak 1956 telah dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957 menjadi satu perintis ke arah pengukuhan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia. Maka sebenarnya laporan Razak 1956 ini telah diperkenalkan pada April 1956 yang mana bertujuan untuk mewujudkan sistem pelajaran yang sama bagi semua kaum. Laporan ini telah diketuai oleh Allahyarham Tunku Abdul Razak.
Dan laporan Razak 1956 ni boleh dianggap sebagai batu asas ataupun sebagai batu loncatan ke atas dasar dan sistem pendidikan kebangsaan yang mempunyai perubahan yang positif, terutama membentuk dan memupuk perpaduan negara. Okey, atas rasa kesedaran inilah maka terbentuknya penyata razak yang bertujuan untuk pertama menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, yang kedua untuk mengembangkan lagi sistem pendidikan, dan yang ketiga untuk melahirkan perpaduan kaum. Berikut adalah syur-syur yang dinyatakan dalam penyata razak. Syur-syur ataupun kita kata elemen-elemen yang terdapat dalam penyata razak. Yang pertama, mengadakan sistem sekolah umum dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi sekolah rendah dan menengah. Yang kedua, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan menengah. Dan yang ketiga, satu jenis kurikulum dan peperiksaan sekolah yang sama, berpusat dan bercorak kebangsaan. Jadi kita dapat lihat bahawa penyata razak ini betul-betul menekankan penggunaan bahasa Melayu itu. Penyata razak ni cuba untuk memartabatkan bahasa Melayu kerana bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan yang juga menjadi satu bahasa perpaduan. Jadi secara tidak langsung ini dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu, yang melahirkan masyarakat Malaysia yang berintegrasi seperti yang dihasratkan dalam rukun negara melalui penggunaan dan penghayatan kurikulum, melalui penggunaan bahasa Melayu, bahasa pengantar dan satu sistem peperiksaan yang sama serta penglibatan aktif pelajar dekat dalam semua aktiviti-aktiviti kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan sepanjang persekolahan. Jadi bagaimana kita nak mengaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri yang berhasrat untuk melahirkan yang bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, yang berakhlak mulia, yang bersatu padu. Maka laporan razak ini merupakan satu usaha untuk mencapai perpaduan kaum antara Melayu, Cina dan juga India melalui penggunaan bahasa kebangsaan itu. Selain itu, antara syur lain yang dinyatakan dalam laporan ini juga, calon dari semua sekolah menengah mengambil peperiksaan sijil rendah pelajaran dan sijil pelajaran Persekutuan Tanah Melayu. Dan guru-guru sekolah rendah dan menengah adalah berkelayakan dan mereka ni menerima latihan perguruan. Jadi, kat sini kita boleh melihat bahawa kerajaan Malaysia cuba untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan daripada peperiksaan-peperiksaan tadi boleh mencetuskan murid yang intelek, yang mampu berfikir, yang berdaya saing dan menerapkan ciri-ciri yang dapat meningkatkan nilai diri individu dari sudut fikiran mereka, dari sudut pengetahuan mereka. Bahkan guru-guru ini juga menerima latihan kerana pembelajaran bukannya teraplikasi untuk murid-murid sahaja, untuk pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah juga, tetapi pembelajaran ini adalah satu usaha yang berterusan, adalah satu pembelajaran yang berterusan daripada kecil hingga dewasa. Jadi guru-guru juga turut diberi latihan untuk meningkatkan lagi pengetahuan dan kemahiran mereka. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan laporan yang kedua, iaitu Laporan Rahmat Talib 1960. Laporan Rahman Talib 1960. Pada tahun 1959, Jawatan Kuasa Penyemak Pelajaran telah ditubuhkan untuk mengkaji semula pelaksanaan laporan razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan.
Jawatan kuasa ini telah dipengerusikan oleh Abdul Rahman bin Haji Talib yang merupakan Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu pada waktu itu. Apakah tujuan laporan Rahman Talib ni? Tujuannya antaranya adalah untuk yang pertama menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan seperti yang termaktub dalam Penyata Razak serta memperbaiki sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu. Berikut merupakan antara syur-syur laporan yang terdapat dalam laporan Rahman Talib ataupun yang kita boleh katakan perubahan dan pindaan yang telah dibuat oleh laporan Rahman Talib berdasarkan Penyata Razak. Yang pertama adalah pendidikan percuma di sekolah rendah. Yang kedua, laporan Rahman Talib menjadikan semua sekolah rendah bantuan ni sebagai sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Dan seterusnya yang ketiga, penubuhan sekolah pelajaran lanjutan bermakna umur untuk berhenti sekolah ini dinaikkan kepada 15 tahun. Seperti yang kita boleh lihat daripada syur-syur ini, secara tidak langsung berkait dengan falsafah pendidikan kebangsaan di mana kerajaan cuba untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari pelbagai sudut. Melalui pendidikan percuma tadi, individu yang tidak mampu untuk bersekolah, mereka diberi peluang untuk belajar dan secara dengan pendidikan yang mereka dapat mengembangkan potensi diri masing-masing. Dan seperti yang kita lihat sekarang bahawa penubuhan kepelbagaian jenis sekolah yang terdapat di Malaysia sebagai contoh, sekolah vocational, sekolah teknik, sekolah agama, ada sekolah sukan. Semua jenis-jenis sekolah ini tujuan utama dia adalah untuk menghasilkan, untuk melahirkan murid yang cemerlang. Bukan sahaja dari sudut ilmu pengetahuan mereka, bukan sahaja daripada sudut intelek, bahkan tujuannya juga untuk mencapai, untuk melahirkan murid yang berkemahiran, murid yang cemerlang dari sudut jasmaninya, dari sudut sosialnya, dari sudut kemahirannya. Jadi penubuhan sekolah-sekolah tadi yang pelbagai dan juga pemberian pendidikan percuma itu dapat melahirkan insan yang harmoni, yang seimbang dari pelbagai sudut. Okey, kita juga melihat sekarang antara syur-syur lain yang terdapat dalam laporan Rahman Talib ialah mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sama walaupun berlainan bahasa. Seterusnya, penambahan sekolah lanjutan kampung yang menyediakan pelajaran vocational dan selain itu juga laporan ini menekankan bahawa pelajaran agama Islam itu disediakan di semua sekolah bantuan yang mempunyai pelajar Islam tidak kurang daripada 15 orang serta menitikberatkan pendidikan akhlak. Jadi kita boleh lihat di sini bahawa laporan Rahman Talib ini mempunyai unsur-unsur dan elemen iaitu kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan seperti yang terdapat dalam FPK tadilah. Dalam FPK tadi kan penekanan kepada ilmu ukhrawi itu juga amat penting untuk melahirkan murid yang bertanggungjawab, murid yang ada kesedaran, yang matang dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil, sama ada tindakan itu baik ataupun buruk. Seterusnya, laporan ketiga iaitu Ordinan Pelajaran 1967 atau juga lebih dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67. Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67 merupakan suatu akta bagi menyatukan undang-undang berhubung dengan penggunaan bahasa kebangsaan. Akta ini telah digubal di bawah payung Perkara 152 iaitu Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan dikuatkuasakan 1 Julai 1971. Akta ini menekankan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
untuk memartabatkan bahasa Melayu. Pada tahun 1982, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di sekolah dan menjadi juga bahasa yang digunakan di mahkamah pada tahun 1990. Akta ini mewujudkan penggunaan satu bahasa perhubungan dan persefahaman di antara satu kaum dengan yang lain tanpa menimbulkan rasa curiga. Berikut adalah ringkasan Akta Bahasa Kebangsaan. Antara seksyen yang terdapat dalam Akta Bahasa Kebangsaan ialah yang pertama, bahasa kebangsaan digunakan bagi maksud-maksud rasmi, digunakan dalam mesyuarat-mesyuarat rasmi, dalam perhimpunan-perhimpunan rasmi. Namun, penggunaan bahasa Inggeris dibenarkan untuk digunakan. Seterusnya, penggunaan bahasa Inggeris juga dibenarkan dalam Parlimen dan Dewan Undangan. Laporan ini, akta ini menggunakan terjemahan. Jadi berdasarkan seksyen yang terdapat dalam Akta Bahasa Kebangsaan ini, kita dapat menyimpulkan bahawa usaha kerajaan Malaysia untuk melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab ini serta memiliki semangat dan rasa patriotik yang sangat tinggi dalam memartabatkan penggunaan bahasa Melayu, kerana bahasa Melayu ni merupakan satu bahasa, merupakan ejen penyatuan perpaduan kaum yang sangat penting pada waktu itu. Sebagai contoh, banyak aktiviti-aktiviti dan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk menerapkan, untuk memartabatkan, untuk memajukan bahasa Melayu di negara kita. Antaranya adalah yang meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan ini 1967. Seterusnya, penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka yang kita boleh lihat sampai sekarang peranan Dewan Bahasa dan Pustaka ini amat penting dalam memartabatkan, dalam menjadikan bahasa Melayu itu kekal relevan, kekal diguna pakai oleh murid-murid sekolah sampai hingga kini. Seterusnya, penubuhan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Namun, tidak dinafikan bahawa tidak dikecualikan bahasa-bahasa lain, bahasa Inggeris dan juga bahasa lain boleh turut digunakan, boleh turut diamalkan. Okey, dan kita boleh melihat juga usaha kerajaan melalui penubuhan Universiti Kebangsaan pada tahun 1977. Jadi, secara kesimpulannya, akta ini menekankan untuk memartabatkan, cara bagaimana untuk memartabatkan bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan oleh sahabat saya iaitu Siti Fatimah binti Muhammad Azhari dan saya Khairun Najah binti Zulkifli akan menyambung pembentangan yang telah dilakukan oleh sahabat saya. Baiklah, dua perkara yang saya akan bentangkan ataupun dua laporan mengenai yang pertama laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, kemudian saya akan membentangkan iaitu berkenaan Plan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010 ataupun dikenali sebagai PIPP. Mari kita sama-sama lihat. Okay, perkara pertama yang saya akan terangkan iaitu Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 atau ia dikenali sebagai Penyata Mahathir. Baiklah, rentetan daripada laporan Mahathir 1976. Sebelum itu, pada tahun 1974, Jawatan Satu Jawatankuasa Kabinet yang telah dipengerusikan oleh pada masa itu Tun Dr. Mahathir yang merupakan Menteri Pelajaran dan Timbalan Perdana Menteri. Pada masa itulah rentetan perkara tersebut telah berlakunya laporan Mahathir 1976 di mana tujuan laporan Mahathir ini adalah untuk mengkaji semula matlamat-matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan yang diamalkan sekarang dengan tujuan untuk pastikan keperluan tenaga manusia di negara kita dipenuhi dalam jangka pendek dan jangka masa yang panjang, di samping untuk memastikan sistem pendidikan kita ni memenuhi matlamat negara
negara untuk melahirkan masyarakat yang bersatu, berdisiplin dan terlatih. Selepas daripada laporan Mahathir 1976, maka berlakunya satu laporan kabinet iaitu 1979, di mana satu kajian telah dijalankan untuk mengkaji pelajaran dalam menyahut cabaran sains dan teknologi serta dasar ekonomi baharu. Mari kita sama-sama lihat apa itu dikatakan laporan kabinet 1979. Baiklah, inilah antara isi kandungan laporan kabinet 1979. Iaitu antara isi kandungan yang pertama, menekankan kepada pendidikan asas iaitu 3M, membaca, menulis dan mengira. Yang kedua, penekanan kepada pendidikan kerohanian. Dan yang ketiga, penekanan kepada kurikulum sekolah yang mencerminkan identiti negara kita. Di mana penekanan diberikan untuk memastikan di kalangan rakyat Malaysia ataupun murid dan kanak-kanak dapat pendidikan yang secukupnya dari sudut membaca, menulis dan mengira, kerana itu adalah pendidikan asas kepada pendidikan-pendidikan yang lain. Seterusnya, bukan sahaja fokus kepada pendidikan, perlu juga kepada kerohanian, dan di mana ingin menerapkan kurikulum sekolah yang menunjukkan berimejkan negara Malaysia. Maka dengan itu, ia perlu dibuat selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan kita, di mana perlulah menekankan yang pertama insan yang seimbang dan harmonis. Okay, di mana di sini unsur intelek ni yang tinggi mampu melahirkan individu yang berfikir secara kreatif, kritis dan refleksi. Kerana melalui situlah penguasaan 3M dapat dibuat dengan baik. Seterusnya, bukan sahaja intelek, kita juga kena selari dengan unsur rohani di mana dapat membina dan membentuk watak, jati diri sebagai rakyat Malaysia yang sangat baik. Seperti mana ia termaktub dalam rukun negara. Dan yang ketiga, isi kandungan yang ketiga bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, di mana falsafah pendidikan kebangsaan ingin melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Di mana di sekolah murid ada rasa tanggungjawab dalam setiap apa yang dilakukan. Yang seterusnya, sikap tanggungjawab inilah yang akan melahirkan murid-murid yang cekap, amanah dan mampu mematuhi undang-undang. Inilah dikatakan imej ataupun identiti murid ataupun rakyat yang perlu ada, menunjukkan kita ini warga Malaysia. Seterusnya, isi kandungan yang keempat, iaitu dari sudut pelaksanaan pendidikan menengah atas melalui dua jurusan iaitu akademik dan vocational. Di mana kita tidak mahu hanya menekankan dari sudut akademik semata-mata, kerana mungkin ada murid di kalangan murid yang mahir dalam teknik-teknik ataupun ada mempunyai bakat lain. Okay, jadi sebab itulah falsafah pendidikan kebangsaan ni dia kaitannya di mana dia nak memperkembangkan potensi individu ni secara menyeluruh dan bersepadu. Ia bukan hanya kepada sesuatu aspek saja, dia perlu bersifat seluruh dan bersepadu. Di mana sebagai contoh, kalau seorang pelajar itu cemerlang dari sudut akademiknya namun dia tidak cemerlang dari sudut sasiahnya, ini akan membawa satu kepada masalah. Kerana seharusnya jasmani, emosi, rohani dan intelek itu perlulah bersepadu bersama-sama, kerana secara tak langsung ia dapat membentuk murid yang sempurna. Seterusnya, yang kelima, melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun. Hal ini kerana falsafah pendidikan kebangsaan mengharap bahawasanya pendidikan itu perlu berlaku secara berterusan. Secara berterusan, pendidikan sepanjang hayat, kerana sepatutnya proses pemerolehan ilmu itu berlaku kemahiran, nilai murni, dia berlaku sepanjang hayat. Okay. Jadi dia nak lanjutkanlah daripada 9 tahun ke 11 tahun. Okay. Seterusnya, yang keenam, hasrat laporan kabinet ni adalah untuk melicinkan tata cara pengurusan pendidikan kebangsaan. Di mana sebagai seorang rakyat Malaysia perlulah setiap hari kita mengupgrade ataupun senang cerita kita perlukan pembaharuan, di mana mungkin sebelum ni pengurusan pendidikan kebangsaan ada kelemahan-kelemahannya. Maka dengan wujudnya laporan kabinet 1979 ini mampu melicinkan ataupun membuat pengurusan pendidikan Malaysia ni adalah jauh lebih baik.
Okey, seperti mana falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan, di mana mereka cekap, mahir dalam melaksanakan tugas. Baiklah, seterusnya, setelah selesai laporan Kabinet 1979 tersebut, ini adalah bukti di mana hasil daripada laporan Kabinet itu yang ada sehingga sekarang. Sebagai contoh, yang pertama, pelaksanaan kurikulum baru KBSR 1982 ataupun kita kenali sebagai kurikulum bersepadu sekolah rendah. Dan kedua, pelaksanaan kurikulum baru ataupun kurikulum bersepadu sekolah menengah tahun 1988. Kemudian yang ketiga, penekanan kepada perkembangan murid dari aspek jeri ataupun jasmani, emosi, rohani dan intelek. Namun dua perkara tersebut telah ada pindaan, iaitu KBSR dan KBSM, di mana ia telah dipinda pada tahun 2009 menjadi KSSR. Hal ini kerana melihat kepada perkembangan pendidikan yang kita ingin duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan pendidikan peringkat global, maka satu kurikulum yang baru, dia sama seperti KBSR tapi ada sedikit pembaharuan melihat kepada kelemahan-kelemahan dan kita tambah baikkan berserta dengan melihat kepada pedagogi, pembelajaran abad ke-21, maka wujudlah KSSR. Namun KSSR itu lahir daripada KBSR dan KBSM. Dan JERI masih lagi wujud sehingga sekarang bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, baiklah. Habis laporan Kabinet, maka kita masuk kepada perbincangan yang terakhir, iaitu Pelan Induk Pembangunan Pendidikan pada tahun 2006 hingga 2010 ataupun dikenali sebagai PIPP. Namun pada masa sekarang kita telah mengalami ataupun kita telah masuk ke tahun 2021. Jadi mari kita sama-sama saksikan adakah PIPP ini masih lagi wujud sehingga sekarang ataupun apa dia. Baiklah, pada tahun 2006 hingga 2010, bertepatan dengan pada masa itu Rancangan Malaysia ke-9, maka wujudlah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan untuk memastikan rakyat Malaysia mendapat pendidikan yang secukupnya, yang sepatutnya. Namun, berlaku perubahan-perubahan untuk sama-sama mengikuti pendidikan yang lebih global, perkembangan pendidikan yang baru dan mengikut kepada PAK 21. Okay, jadi telah berlakunya perubahan, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga 2025. Dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ada 3 gelombang, iaitu gelombang pertama di mana berlaku pada tahun 2013 hingga 2015. Maka perkara ini telah berlaku. Seterusnya gelombang kedua 2016 hingga 2020 dan perkara ini juga telah berlaku. Dan sebenarnya kita sekarang telah masuk ke gelombang yang ketiga, iaitu pada tahun 2020 hingga 2025. Jadi perbincangan pada hari ini hanyalah kepada PIPP dan saya tidak sentuh kepada PPPM. Cuma saya ingin hubung kaitkan apa yang berlaku sekarang dan sebelum ini. Dari rentetan daripada PIPP wujudlah PPPM. Kalau kita nak tengok contoh sekarang, apa yang PPPM ataupun produk yang menjelang gelombang 3 di mana wujudnya TS25 ataupun sekolah-sekolah TS25, transformasi 25. Okay, baiklah, kita pergi kepada perbincangan pada hari ini, iaitu Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Maka untuk melaksanakan satu Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, ada kerangka yang dibuat bagi memastikan kejayaan ini berlaku. Di mana yang pertama, asas pembangunan PIPP ini ialah berdasarkan yang pertama misi nasional, yang kedua berasaskan kepada dasar pembangunan negara, yang ketiga berasaskan kepada dasar pendidikan kebangsaan, seterusnya menurut Islam Hadari, dan yang kelima dari sudut Pelan Integriti Nasional.
Setelah ada asas pembangunannya, maka kita lihat kepada bagaimana teras asas pembangunan pendidikan itu. Yang pertama, melalui akses. Yang kedua, equity. Yang ketiga, quality. Dan yang keempat, melalui kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan. Maka apakah pendekatan yang digunakan bagi melaksanakan Plan Induk Pembangunan Pendidikan? Pendekatan yang digunakan adalah yang pertama dengan kesamarataan peluang dan yang kedua dengan wujudnya kecemerlangan institusi pendidikan. Maka strategi Plan Induk Pembangunan Pendidikan telah dibincangkan, iaitu wujudnya 6 teras untuk pelaksanaan Plan Induk Pembangunan Pendidikan, iaitu teras yang pertama untuk membina negara bangsa, teras yang kedua untuk membangunkan modal insan, teras yang ketiga untuk memperkasakan sekolah kebangsaan, teras yang keempat merapatkan jurang pendidikan, teras yang kelima untuk memartabatkan profesyen keguruan dan teras yang keenam bagi memastikan kecemerlangan itu dilonjakkan di institusi pendidikan. Maka antara faktor kritikal kejayaan sesuatu strategi itu berlaku terdapat 4 perkara, iaitu yang pertama bila wujudnya kerjasama dan komitmen warga pendidik, yang kedua dengan wujudnya kerjasama dan komitmen pihak berkepentingan, yang ketiga dengan wujudnya sistem penyampaian pendidikan dan yang keempat dengan wujudnya sistem pemantauan dan penilaian. Maka secara tidak langsung matlamat Plan Induk Pembangunan Pendidikan berlaku di mana matlamatnya adalah untuk pendidikan berkualiti untuk semua. Maka mari kita sama-sama lihat setiap satu teras ataupun strategi Plan Induk Pembangunan Pendidikan. Okay. Sebelum itu, saya ingin bercerita serba sedikit berkenaan Plan Induk Pembangunan Pendidikan. Okay. Plan Induk Pendidikan ataupun dikenali sebagai PIPP, di mana pada tahun sebelum ini mereka berharap supaya modal insan minda kelas pertama merupakan kunci untuk membolehkan negara kita mencapai wawasan pada tahun 2020 yang telah digagaskan. Maka hasrat daripada untuk melahirkan modal insan tersebutlah, maka wujudlah Plan Induk Pembangunan Pendidikan ataupun PIPP 2006 hingga 2010 dirangka dan untuk merealisasikan satu sistem pendidikan yang bersifat holistik, progresif, bermoral dan bertaraf dunia. Maka secara tidak langsung pada masa itu Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi pada 16 Januari tahun 2007 telah mengisytiharkan ataupun telah melancarkan plan ini bertepatan dengan pada masa itu Wawasan 2020. Maka dua perkara yang saya cakap tadi, pendekatan yang digunakan iaitu yang pertama kesamarataan peluang pendidikan dan yang kedua kecemerlangan institusi pendidikan. Okey, baiklah, kita pergi kepada setiap satu teras seperti yang saya terangkan tadi. Maka inilah perkara yang kita akan bincangkan dan apakah kaitannya hubungan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Teras pertama, membina negara bangsa. Teras kedua, membangunkan modal insan. Teras ketiga, memperkasakan sekolah kebangsaan. Yang keempat, merapatkan jurang pendidikan. Teras kelima, memartabatkan profesyen keguruan. Dan teras keenam, untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Baiklah, kita pergi kepada teras yang pertama, di mana matlamat teras yang pertama untuk membangun warga negara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri lokal, patriotik dan cintakan negara serta menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. Maka apakah strategi yang dilakukan untuk mencapai matlamat ini? Yang pertama, melalui pemerkasaan bahasa kebangsaan sebagai asas perpaduan bahasa ilmu. Perpaduan dan bahasa ilmu. Seterusnya, apa lagi yang dilakukan? Memantapkan perpaduan dan integrasi nasional. Seterusnya, memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bangsa. Dan seterusnya, memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadari dalam membentuk pemikiran dan kehidupan kita pada hari ini.
Maka buktinya apa yang berlaku, Kementerian Pelajaran Malaysia KPM telah menyusun program bagi memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya. Buktinya wujudnya kurikulum seni di sekolah. Seterusnya adanya sekolah seni. Selain daripada itu, wujudnya kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan iaitu KEWA bagi membudayakan penggunaan tulisan Jawi. Seterusnya, bila kita lihat pendidikan pada hari ini, dalam kurikulum kita pada hari ini di Sekolah Kebangsaan, wujud juga pembelajaran penggunaan tulisan Jawi dalam bahasa Melayu, dalam subjek bahasa Melayu. Seterusnya yang kedua, bagi memupuk kefahaman yang jelas tentang pendekatan Islam Hadari. Apa yang dilakukan? Pelbagai aktiviti untuk bimbingan melalui siri ceramah, seminar dan penerbitan bahan bacaan berkaitan Islam Hadari yang telah dilaksanakan. Maka kaitannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan bertepatan dengan itu, berhasrat untuk melahirkan rakyat Malaysia yang dapat memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Kerana secara tidak langsung bahasa, pememukan warisan budaya bangsa telah melahirkan masyarakat yang mampu hidup bersama-sama walaupun berbeza bangsa, kerana mempunyai satu perkara yang sama, iaitu mencintai bahasa, mencintai bangsa, menjunjung warisan budaya. Seterusnya, kita pergi kepada teras yang kedua, iaitu bagi membangunkan moral insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkepribadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Inilah matlamat bagi teras yang kedua. Maka untuk mencapai matlamat teras yang kedua ini, strategi pertama yang dilaksanakan iaitu dengan mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar. Sebagai contoh, wujudnya pelbagai jenis sekolah aliran mata pelajaran dan pengkhususan. Sebagai contoh, sekolah MRSM, SMKA, KAA, sekolah SABK, seterusnya sekolah teknik vocational. Okay. Yang kedua, meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan. Dengan wujudnya ataupun mengkaji semula pelaksanaan KBSR dan KBSM, kita telah menaik taraf kepada KSSR yang setanding dengan pendidikan global. Seterusnya ketiga, memupuk pelajar memiliki kemahiran dan keterampilan dengan cara memantapkan program 3K, iaitu kebersihan, kesihatan, dan teras yang ketiga iaitu matlamatnya untuk memperkasakan sekolah kebangsaan rendah dan menengah bagi memupuk perpaduan rakyat Malaysia. Antara strateginya ialah dengan perluasan program prasekolah. Kedua, pemantapan kurikulum. Ketiga, dengan memantapkan kepimpinan pengetua, guru besar dan kualiti guru. Seterusnya, dengan pengukuhan budaya sekolah. Seterusnya, dengan peningkatan prestasi akademik sekolah kebangsaan. Seterusnya, dengan wujudnya pemantapan aktiviti kurikulum dan sukan. Dan seterusnya, dengan wujudnya penambahbaikan sistem sokongan. Dan akhirnya, dengan peningkatan kualiti prasarana dan prestasi sekolah kebangsaan. Buktinya, pada hari ini Kementerian Pendidikan Malaysia telah melengkapkan sekolah kebangsaan dengan kemudahan pendidikan yang mencukupi, berkualiti, terkini dan guru yang terlatih mengikut option serta bilangan staf sokongan mengikut keperluan. Ini bertepatan dengan matlamat kita, iaitu pada masa kini untuk mencapai sekolah transformasi tahun 2025, di mana mempunyai pentadbiran dan staf sokongan yang mantap dan cukup. Ini bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan. Sebagai contoh, murid apabila mereka mempunyai ilmu pengetahuan, mereka tahu untuk melaksanakan tugasan mereka yang dipertanggungjawabkan. Seterusnya, bila mana murid yang berketerampilan ini, dia mempunyai kemahiran, dia mampu untuk menyalurkan pada pelaksanaan tugasan yang diberikan. Seterusnya, ia mampu melaksanakan tugasan dengan cekap.
Seterusnya, teras keempat matlamat yang ingin dicapai adalah dengan merapatkan jurang pendidikan antara lokasi, tahap sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar untuk memastikan semua sekolah dan pelajar mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk cemerlang. Antara strateginya ialah dengan membangunkan infrastruktur dan kemudahan luar bandar sebagai contoh di Sabah dan Sarawak, meningkatkan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran, meningkatkan bilangan guru yang terlatih mengikut option di kawasan pedalaman. Seterusnya dengan menambahbaikkan sistem pengagihan bantuan kepada pelajar miskin, berkeperluan khas dan kumpulan minoriti. Bagi contoh buktinya, menambahbaikkan sekolah yang kurang murid dengan perluasan pelaksanaan sekolah pusat, mewujudkan norma baharu untuk guru di SKM dan mengkaji pemberian geran per kapita. Seterusnya memperluaskan program KIA 2M untuk tahun 1. Program ini bermatlamatkan untuk membantu murid yang mempunyai masalah 3M. Seterusnya menambah baik insentif kepada guru yang berkhidmat di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Dan seterusnya dengan wujudnya Majlis Tindakan Pendidikan Daerah MTPD. Dan dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan, secara tidak langsung bila wujudnya guru yang terlatih, guru yang mahir, maka murid-murid tersebut akan dapat mempunyai ilmu yang secukupnya. Maka lahirlah rakyat Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, bertepatan dengan sokongan daripada kerajaan, memberikan prasarana yang bagus. Jadi murid-murid yang di pedalaman akan kurang dari sudut masalah keciciran. Seterusnya, teras yang kelima matlamatnya adalah untuk meningkatkan kualiti guru, kerjaya guru, kebajikan guru dengan menjadikan profesion keguruan ini satu profesion yang dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipikul dalam pembinaan generasi masa hadapan negara. Antaranya yang dilakukan adalah dengan menambahbaikkan sistem pemilihan calon guru, dengan memantapkan latihan perguruan, memantapkan kerjaya guru, menambahbaikkan persekitaran kerja dan kebajikan guru, seterusnya memantapkan perancangan dan pengurusan sumber manusia. Buktinya ialah dalam proses pelantikan guru yang dilakukan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP). Seterusnya di LPG, guru-guru yang terlatih ni digubal menggunakan kurikulum yang lebih baru ataupun berpusat kepada daripada kelulusan Majlis Kurikulum Pendidikan Guru. Seterusnya dari sudut profesional keguruan dengan menambah baik perjawatan dan perluasan kenaikan pangkat. Okay, seterusnya memperkasakan Yayasan Guru Malaysia untuk menjaga kepentingan dan kebajikan guru. Maka dari sudut strategi ni kita boleh lihat bahawasanya kita mampu melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan dengan wujudnya guru-guru yang terlatih, wujudnya guru-guru yang mempunyai kurikulum yang terbaru. Baiklah, kita telah masuk kepada teras yang terakhir iaitu teras yang keenam. Dengan matlamatnya adalah untuk membangunkan institusi model yang dapat dicontohi dan menjadi showcase pada peringkat antarabangsa. Seterusnya untuk membantu usaha menjadikan Malaysia ini satu pusat kecemerlangan pendidikan. Maka untuk mencapai matlamat ini, antara strategi yang telah dilaksanakan iaitu dengan memastikan kepimpinan teguh dan berkesan, di mana AKP-nya dari sudut pentadbiran, guru besar, penolong kanannya, seterusnya pemilihan guru dan jurulatih yang berkebolehan dan berkemahiran dalam kurikulum dan di sekolah, dan secara tidak langsung memberi juga kuasa ataupun autonomi kepada sekolah untuk melaksanakan bagaimana pendidikan yang sewajarnya di sekolah. Seterusnya wujudnya sistem accountability, piawaian dan penada aras yang dijadikan contoh kepada negara membangun dan maju dan menjadikan Malaysia ni pusat kecemerlangan pendidikan untuk merintis perubahan dan pembaharuan. Seperti mana yang kita boleh lihat, KSSR telah berubah daripada KBSR dan KBSM. Maka transformasi sekolah tahun 2025 juga hasrat
daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk melahirkan sekolah yang berkualiti dan murid yang kemenjadian. Maka di sini kita boleh lihat strategi untuk mencapai perkara tersebut, iaitu dengan adanya para pentadbir, antaranya dengan adanya para pentadbir yang bagus untuk melaksanakan mewujudkan sekolah TS25 tersebut. Seterusnya, dengan buktinya dengan perlibatan aktif kita dalam badan-badan pendidikan dunia seperti UNESCO, OECD dan IEA. Dan sekarang seperti yang kita tahu, untuk mencapai TS25, pembelajaran abad ke-21 ataupun pedagogi pada masa kini ataupun pembelajaran bermakna perlu diperkenankan ataupun dilaksanakan di sekolah-sekolah. Selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan dan berpengetahuan, kerana dengan wujudnya sekolah ataupun pentadbiran yang mantap sebagai tunjang pendidikan yang bagus dan guru yang optimis, guru yang progresif, guru yang sangat-sangat proaktif dalam mendidik anak-anak bangsa, maka secara tidak langsung dapat melahirkan murid-murid kita yang berketerampilan, mempunyai pengetahuan yang sangat banyak. Dengan adanya seperti pemilihan guru yang bagus dan jurulatih yang berkebolehan tinggi sebagai contoh dalam kurikulum. Maka sekadar itu sahaja pembentangan saya dan sahabat saya berkenaan dengan lima perkara ataupun 5 perkara yang telah dari sudut pendidikan yang dibuat selepas kemerdekaan dalam negara Malaysia. Sekian itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.